Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kita sekali lagi dalam tutorial menjawab soalan buku teks untuk matematik tahun 6. Pada hari ini kita akan sama-sama menjawab soalan uji diri bagi tajuk nombor bulat, pecahan dan beratus. Jadi murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 137. Kita akan sama-sama menjawab soalan 1 hingga 9. Pilih jawapan yang betul. Soalan 1, 1,60,101 dalam angka ialah, jadi kata kunci di sini ialah kita perlu menjawab soalan ini dalam angka. Okey, kita lihat bacaan ini sekali lagi. 1,60,000. Okey, dia perkataan 1,60,000 kemudian 101. Okey, jadi kita tulis ni, boleh kita tulis sejuta. Kita boleh tulis sejuta. Lepas tu 60,000. Okey, 60,000 macam ni. Dia macam cerakit, nanti kita tambahkan 101. Okey, jadi bila kita tambah, nanti kita akan dapat membina satu nombor dia. Okey, jadi kita tambahkan satu, ni sifar, ni satu, sifar, 6, sifar, 1. Okey, ini dah dia cara menjawab soalan 1, yang mana jawapannya ialah 1,60,101. Jadi jawapan yang paling tepat ialah C. Okey, so kita tanda bintang lah. Okey, inilah dia cara-cara menjawab soalan pertama. Kita lihat pula soalan kedua. 4,38 juta bersamaan. Okey, berapa? Okey, bila jumpa soalan nombor bercampur dalam pecahan juta ni, dia ada nombor bercampur. Jadi kita boleh buat satu pengasingan yang mana 4 itu ialah 4 juta. Okey, kita asingkan terus 4 ini ialah 4 juta. Kita cerahkinkan. Okey, jadi kita lihat pilihan jawapan yang mana 4 juta. Okey, A ni 400,000 memang salah. B ni 438,000 pun salah. Jadi kita ada dua jawapan antara C atau D, kerana masalah di sini ialah kita tak dapat mengetahui 38 juta itu berapa. Okey, jadi ada dua cara. Pertama sekali kita boleh hafal nilai pecahan. Kita perlu hafal 1/2 juta, kemudian 1/4 juta, kemudian 1/5 juta, 1/8 juta. Okey, sebab soalan ini ialah 1/8 juta, jadi kita fokuskan pada 1/8 juta. Yang mana kalau nilai 1/8 juta, kalau kita pernah belajar dekat sekolah, yang mana 1/8 juta, kalau cikgu awak ajar, nilai dia kita boleh hafal 125,000. Okey, jadi kalau 1/8 125,000, kita lihat atas ni ialah 3/8. Jadi maksudnya 125,000 ni kita kalikan dengan 3. Okey, jadi kita tulis ni 125,000 kita kali atau darab dengan 3. Okey, jadi kita akan dapat jawapannya ialah, okey, ini sifar, 5 kali 3, 15. 1 ke atas, 2 kali 3, 6, tambah 1, 7. 1 kali 3, 3. Okey, inilah dia jawapan untuk 3/8 juta ialah 375,000. Manakala 4 ini ialah 4 juta. Jadi kalau kita tambah, dia jadi, kita boleh bulatkan sini. 4 ni ialah 4,375,000. Jadi kita terus dapat jawapannya iaitu C. Okey, iaitu cara dia untuk kita cara pantas yang mana kita hafal 1/8 juta. Tapi kalau kita tak boleh juga buat, kita juga boleh buat mendarabkan pecahan itu dengan 1 juta. Okey, so kalau dia 4, 3/8,
Okay, sama juga konsepnya, cuma maksud cikgu sama ialah kita asingkan dulu 4 ini kita dah tak ada masalah, memang 4 juta. Okay, ini memang tak ada masalah. Cuma 3/8 itu kita akan darabkan dengan 1 juta. Okay, so kita buat 3/8 darab 1 juta. Okay, cikgu rapatkan. Okay, cikgu rapatkan sebab cikgu tak ada ruang kat sini. Okay, yang mana kita pemudahkan 8 dengan 100 juta ni kita potong ke 1 juta ni kita potong, kita tulis ni 125,000. Okey. Okey. Jadi apa kita buat? Kita akan darabkan 3 dengan 125,000. Okey, sama juga. Okey. Cuma kaedah yang pertama tadi kita menghafal, kaedah kedua ni sama juga. Kita simplify ni, kita pemudahkan dan kita darabkan dengan 3. Nilainya akan jadi 375,000. 4 ini ialah 4 juta. Jadi untuk soalan 2 ni, A dengan B ni sudah pasti salah. Okay? Jadi ini kelebihan menjawab soalan objektif yang mana kita boleh buang mana satu pengacau lah, kita kata pengacau. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 3. Okay, 120%, kita perlu nyatakan dalam bentuk perpuluhan. Jadi langkah pertama kita boleh buat apa? Kita jadikan dia sebagai pecahan. Peratus ini juga ialah pecahan yang mana 120% bersamaan 120/100. Okey. Apa maksud kat sini? Ini ialah pecahan tidak wajar. Okey. Jadi kita boleh tukarkan jadi nombor bercampur, dia ialah 120/100. Okay, kemudian kalau dia per 100, kaedah pantasnya ialah apa? Kita lihat ada 2 sifar ni, maksudnya dia dua-dua tempat bulan, kita letak saja titik. Okay, jadi kita terus dapat jawapan ni ialah 1/2 sifar. Okay, tapi sifar belakang tak dinilai, jadi kita dapat 1/2. Okay. Sebenarnya kalau kita tengok 100 ni pun kita dah boleh agak mana satu jawapan dia. Kalau dia 2/100 sifar, jadi kemungkinan jawapannya ialah A, C dan juga mungkin B. So D ni ialah pengacau lah. Jadi jawapannya sebenarnya ialah 1/2 iaitu B. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 4. Antara yang berikut, yang manakah betul? Jadi kata kunci di sini, manakah yang betul? Maksudnya bila jumpa soalan antara yang berikut ini, kita tidak ada pilihan. Kita perlu tukar satu persatu semua ni kepada peratus. Ini perpuluhan, tukar pada peratus. Okey. Cara dia pun mudah juga. Kita buat macam soalan 3 jadi, yang mana dia terbalik. Yang mana perpuluhan kepada peratus pula. Cara dia sangat mudah. Okay, kita buat contohnya. Kita kena cuba A dulu. Kita tulis 3/8. Okay, cara dia ialah kita buat satu garisan macam ni. Titik ni kita buat 1. Ini buat 2 sifar. Dan 3 ni kita besarkan. Okay, kita dapat jawapan ni dalam putaran peratus iaitu 3/8/100. So kita kena darab dan tambah lah. Dia pecahan tak wajar kan. So 100 kali 3, 300 tambah 8, kita dapat 308/100. Okay, jadi dia ialah 3, salah lah sepatutnya 380 So tak, maksudnya kat sini dia tulis 380 So ini salah lah. Okay, kita lihat B 5 Kalau dia 5, okay, kalau dia 5, pen lain. 5, adakah dia 5%? Okay, jawapan dia tidaklah. Okay, sebab 5 tu ialah nombor bulat. Okay, kalau dia 5, dia ialah 500 dan 5 dia tak bukan 5%, dia separuh dia ialah 5/1. Okay, bila dia per 1, bila kita nak tukarkan kepada peratus, kita darab 100%, dia jadi 500%. Jadi ini 50% salah. Okey, kita lihat pula C 4/2. 4/2 sama juga konsepnya, iaitu kita letak
tarik macam ni, letak 10, dia jadi 4, 2 per 10. Jadi kita jadi darab dan tambah 42 lah. 10 kali 4, 40, tambah 2, 42. 42 per 10. Okey. Kemudian, tapi ni peratus cikgu. Okey, kalau peratus kita darab 100%. Okey, kita potong 1, kita jadi 42 kali 10, kita jadi 420%. Tapi ini 402 pun kita tak terima. Okey, kita lihat D pula 6.5. Okey, cikgu tulis kat sini 6.5. Kita tukar kepada perpuluhan, kaedah cepat, tarik, buat 1, buat sifar, 6 ni kita besarkan. Dia jadi berapa? Dia jadi 6, 5 per 10. Ini ialah nombor bercampur. Kita darabkan 6 dengan 10, 60 tambah 5, 65. Okey. Jadi kita dapat 65 per 10. Okey, tapi ini peratus cikgu. Okey, kalau nak peratus darab 100%. Okey, potong satu sifar dan kita darab. Jadi kita akan dapat jawapannya 65 kali 10, 650%. Okey, jadi kita dapatlah jawapannya iaitu D. Okey, so jawapan untuk soalan 4 ialah D. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan 5. Antara yang berikut, yang manakah nombor gubahan? Okey, apa itu nombor gubahan? Kata kunci dulu, kata kuncinya ialah nombor gubahan. Nombor gubahan ialah nombor yang selain daripada nombor perdana. Okey, kalau kita hafal nombor perdana, nombor yang bukan daripada, tidak boleh dibahagi dengan dirinya sahaja kan. Boleh bahagi dengan satu dan dirinya sahaja dan tidak ada dalam mana-mana sifir. Okey. Okey, kita lihat nombor 5. 5 ini ialah nombor perdana. Okey. Dia boleh dibahagikan dengan satu dan dia juga boleh dibahagikan dengan dirinya. Okey. Jadi ini kita namakan sebagai nombor perdana. Jadi ini bukanlah. Okey. Kemudian 21. 21 pertama kita boleh bahagikan dengan satu, betul. Kemudian bahagikan dengan dirinya sendiri, betul. Dan dia juga ada dalam sifir 3, boleh bahagi 3 kan. Okey, jadi bila dia ada 3 ciri-ciri ini kita nyatakan sebagai nombor gubahan. Jadi kita terus dapat jawapan. Okey, tak perlu kita buat yang lain lah. Okey, kita terus dapat jawapan. Maka jawapan untuk soalan 5 ialah B. Okey, kenapa dia nombor gubahan? Sebab dia boleh dibahagikan dengan 3. Okey. Okey, kita teruskan dengan nombor 6. 2,951,000 tambah 1/4 juta tambah 1.06 juta. Jadi nak dinyatakan jawapannya dalam perpuluhan juta. Jadi cadangan cikgu, oleh kerana jawapan semua dalam perpuluhan juta, maka kita akan tukar dahulu 1/4 juta ini kepada perpuluhan juta dan juga 2,951,000 ini kepada perpuluhan juta, sebutan juta kepada sebutan perpuluhan juta. Okey. Setiap nombor bulat nak tukar pada perpuluhan, kita kena bahagikan dengan 1 juta. Okey. Jadi caranya ialah kita tulis 2,951,000. Cara dia kita bahagi 1 juta. Okay. So cara dia kita bahagi. Kalau bahagi, kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Titik perpuluhan dekat ujung kita wujudkan dan kita gerakkan sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke kiri. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Maka kita dapatlah nombor ini dalam perpuluhan juta iaitu 2,951 juta. Okey, jadi kita akan tukar pula 1/4 juta ini
kepada perpuluhan juta. Cuma ada dua cara bagaimana nak menukar 1/4 juta ini kepada perpuluhan. Okey, ada orang dia ada murid dia boleh menghafal dia boleh menghafal secara terus, iaitu 1/4 dia terus juta ni dia terus menghafal, iaitu 250,000. Tapi kalau dia perpuluhan dia ialah 0.25 juta. Okey. Itu kalau cara hafal lah. Okey. Tapi kalau cara yang asasnya ialah secara konsepnya bagaimana pecahan nak ditukar kepada perpuluhan, dia kembali kepada konsep asas, iaitu 1/4 bermaksud 1 dibahagi 4. Okey, bila 1 bagi 4 sudah pasti tak ada lah. Jadi kita buat sifar, tolak, habis. Kemudian, 1 tolak sifar 1. Okey, kemudian, bila ada baki ni, sebab itulah wujudnya titik perpuluhan. Dalam masa yang sama kita buat sifar dan turunkan. Okey, so 10, berapa kali 4? 10. Tak ada, kita dapat 2, iaitu 8. Jadi tulis 2. Tulis 8, cikgu kecilkan. Okey, so 10 tolak 8, 2. Kemudian masih baki lagi, kita tambah lagi sifar dan turunkan. Okey, 20, jadi berapa kali 4? 20? 5. Jadi inilah dia cara-cara menukar pecahan kepada perpuluhan. Okey, jadi kita dah tukar dah perpuluhan dua-dua nombor bulat. Yang pertama nombor bulat, yang kedua pecahan. Okey, jadi apa kita buat sekarang? Kita boleh melakukan operasi. Okey, operasinya ialah tambah. Okey, jadi kita boleh tambah terus. Okey, jadi cikgu tambah nombor bulat nombor tanpa letak unit iaitu 2.91. Mana cikgu padam sikit ni. Ni 2 ni cikgu padam sikit. Okey, jadi kita tulis 951. Kemudian 1/4 ni ialah 0.25. 0.25. Dan yang terakhir 1.06. Okey, kemudian kita tambah. Okey, so ini tak ada ni, jadi kita boleh tambah sifar, tak ada nombor. Okey, 1, 5 tambah 5, 10, tambah 6, 16, 10 tambah 6, 16. 9 tambah 1 dulu, jadi 10, 10 tambah 2, 12. Okey, 2, 1 ke atas, kemudian titik, 2 tambah 1 dan 1 dia jadi 4. Jadi kita dapatlah jawapannya, iaitu 4.261 juta. Okey, jawapannya terus dapat kat sini, iaitu A. Okey, itulah dia cara-cara menjawab soalan 6 yang mana kita samakan semua jenis nombor ini kepada perpuluhan juta. Okey, kita teruskan dengan soalan seterusnya, soalan yang ke-7. 320% daripada 4.7 km. Okey, jadi langkah pertama bila perkataan daripada ni gambaran kita ialah kita mesti tukar kepada darab. Okey. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, peratus ini kita perlu tukar kepada pecahan yang mana dia jadi per 100. Okey. Jadi kita tulis 320 per 100. Kemudian daripada ni kita tukar jadi darab. Kemudian 4.7. Okey. Jadi apa kita buat? Okey, kita ada banyak cara sebenarnya. Kita boleh permudahkan dulu. Okey, ini kita memudahkan dulu. Macam ni. Okey, sekarang ni kita nak pemudah kiri kanan boleh atau bawah boleh, tapi cara cikgu lebih suka selesaikan ini terus. Okey, maksud cikgu ialah 32/10 terus. Tadi baru cikgu cakap 32/10 maksudnya ialah 32 bahagi 10, kan, betul? Okey, so kita boleh buat 32 bahagi 10 dengan menggerakkan titik perpuluhan.
Tapi cikgu, 32 bukan nombor perpuluhan. Ya, bukan nombor puluhan, dia ialah nombor bulat. Tapi kita boleh jadikan nombor puluhan, kita tambah titik dan tambah sifar. Kemudian bila bahagi 10, kita gerak saja satu kali ke kiri. Jadi 3/2. Jadi kita tulis ni 3/2. Kemudian kita akan darabkan dengan 4/7. Sekarang perpuluhan darab perpuluhan. Cikgu lebih suka kita mendarab dalam nombor bulat. Jadi kita gerakkan titik perpuluhan dulu ke kanan, kedua-dua nombor. Jadi nombornya yang baru ialah 32 akan didarabkan dengan 47. Okey, kita buat bentuk lazim 32 darab 47. 32 darab 47. Bila 2 digit ni maksudnya kita akan dapat 2 jawapan, 2 lapis. Sekarang kita selesaikan dahulu sifir 7. 2 kali 7 14. 1 dekat atas, 4 kat bawah. 3 kali 7 21 tambah 1 22. Ini lapis pertama. Kemudian lapis kedua ialah sifir 4. 2 kali 4 8. 3 kali 4 12. Jadi kita akan tambahkan 4, 8 tambah 2, 10. 2 tambah 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian 1. Ini jawapan dalam nombor bulat. Tetapi tadi nombor tu kita jadikan nombor daripada nombor perpuluhan. 2 kali kita gerakkan. Titiknya sudah berada di hujung. Kita kembalikan 2 kali. 1, 2. Maka kita dapatlah jawapannya yang terakhir iaitu 15/4 km. Kita dapat jawapan di situ iaitu soalan ini jawapannya ialah B. Kita terus dapat jawapan. Seterusnya soalan 8. 4/8 darab 4/25. Jalan kira ini, darab ini macam yang dekat sini yang tadi. Maksud cikgu lebih sarankan kaedah cikgu ialah kita gerakkan titik perpuluhan ke hujung. Ini satu kali, ini 1 dan 2. Tujuan dia untuk kita mengelakkan titik perpuluhan itu berubah-ubah. Jadi dia ibaratnya 425 didarabkan dengan 48. Tulis balik 425 darab 48. Sekarang sifir 8. 5 kali 8 40. 2 kali 8 16 tambah 4 20. 4 kali 8 32 tambah 2 34. Ini untuk sifir 8. Sekarang kita buat pada sifir 4. 5 kali 4 20. 2 kali 4 8 tambah 2 10. 4 kali 4 16 tambah 1 17. Kemudian kita tambahkan, kita dapat sifar 4. 7 tambah 3 10. Kemudian 2. 20,400 sekiranya nombor bulat. Tapi tadi kita dah gerakkan titik perpuluhan sebanyak 1, 2, 3. Jadi titiknya kat sini kita gerak 3 kali. 1, 2 dan 3. Maka kita dapatlah jawapannya iaitu 20/4. Jadi jawapan untuk soalan 8 ialah B. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Soalan 9. 259,16 bahagi 9/5. Kalau nombor perpuluhan dibahagi nombor perpuluhan, kaedahnya ialah nombor nak dibahagi itu perlu menjadi nombor bulat. Jadi kita akan gerakkan titiknya ke hujung supaya jadi 95. Nombor yang kita bahagi itu juga kita akan ikut satu kali. Kemudian barulah kita buat bentuk lazimnya iaitu kita
lihat 4 digit So 2591 kita tulis ni 500 sorry 2591,6 kita akan bahagi dengan 95. Okey. Jadi kita akan buat sifir 9. Kalau tengok sini jawapan sini 2 kan. Maksudnya dia mesti 2 kat sini Okay, jadi berapa kali 95 dapat 259? Yang hampir sini semua 2 ni. Jadi kita buat terus agak-agak lah Maksud cikgu ialah kita buat terus 95. Kita tak payah buat sifir, kita darab je dengan 2 terus. Okay, kita dapat jawapan dia 5 kali 2 10. 9 kali 2 berapa? 18 tambah 1 19. Okey, yang hampir 259 ni ialah 190 iaitu 2. Jadi dia 3 digit kita tulis sinilah. Dia 2. Di sini 190. Okey, kemudian kita akan gariskan dan kita tolak. 9, 9 tolak 9 tak boleh, 15, 15 tolak 9, 6. Okey, kemudian kita turunkan 1, jadi 691. Kalau tengok jawapan sini semua 7 kan. Jadi kita akan buat 95 darab 7, buat sifir dia. 95 darab 7. 5 kali 7, 35. 9 kali 7, 63 tambah 3, 66. Kita tulis atas ni, berapa kali 95, 691, kita dapat 665, 7. Jadi tulis 7 atas ni, tulis sini 665. Kita tolakkan. 1 tak boleh tolak 5, pinjam jadi 9, 8 jadi 9. 9 jadi 8, 11 tolak 5, 6. 8 tolak 6, 2. Okey. Kemudian kita ada titik dan seterusnya kita turunkan. Turunkan 6. Kalau tengok sini macam 8 Okey, try kita try. Betul ke 8? Mana boleh 8? 2 lah, kita try 2 90 ini dah 2 dah ni. Tengok sini 1 ni. Okey, so kita tulis 1 lah. Tulis 1. Kalau 2 dia 190. Oh, 2 lah. 2, sorry. So 2, 190. Kemudian kita tolakkan. 6 tolak sifar 6. 16 tolak 9, 7. Ini habis. Dan bila ada baki ni kita tambah sifar. Kemudian kita turunkan sifar. Seterusnya dia jadi 760. Jadi cikgu cadangkan ada nombor 8 kat sini jawapan ni. So kita buat 95 darab 8. Jadi 5 kali 8 40. 9 kali 8, 72 tambah 4, 76. Dia kat sini Jadi tulis 8 kat sini. Tulis sini 76 sifar. Dan kita tolakkan. Okey, jadi sifar, sifar, sifar. Okey, kita dapatlah jawapan di sini iaitu 27.28. Maka jawapannya ialah D. Maka dengan itu, tamatlah sudah latihan uji diri kita pada hari ini untuk tajuk nombor bulat, pecahan dan peratus bagi muka surat 137 untuk nombor 1 hingga 9. Yang baik itu daripada Allah SWT, manakala yang tak baik itu daripada kelemahan dan juga kekurangan cikgu sendiri dan cikgu minta maaf.
Jadi sekian daripada cikgu. Terima kasih dan jumpa lagi.